الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون. سورة الكافرون. Surah Al-Kafirun ialah surah yang ke-109 daripada 114 surah Al-Quranul Karim. Diturunkan di Mekah, mana turun sebelum daripada hijrah Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Bagi surah ni ada ayat, ada 6 ayat. Ya, surah Al-Kafirun ni ada bagi dia 6 ayat. Ni gapo sebagai keduluan bagi surah Al-Kafirun. Kemudian maudhu' ataupun maqasid bagi surah ni ialah al-bara'atu minal kufri wa ahli, melepaskan kita daripada kekufuran dan ahlinya, ahli kufur, ya, daripada amal dia, daripada ibadat dia. Kita orang Islam ni jangan tasyabuh, jangan serupa, jangan tiru. Kita kena melepaskan. Kena beringatlah, mudah katanya kena beringat amalan kita, ibadat kita jangan serupa dengan orang hak tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadat kita adalah mari daripada Allah Subhanahu wa taala dan mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadat orang bukan Islam, dia buat dengan fikir dan dengan nampak itu saja. Dia fikir kata nampak molek, dia pun jadi satu amal dia. Ini gapo dalam surah Al-Kafirun ni
kita kena berlepaslah daripada amalan-amalan yang dikerja oleh orang bukan Islam. Ibadat yang dikerja oleh orang bukan Islam. Ini sebagai maudhu' asasi bagi surah Al-Kafirun. Dan kelebihan surah Al-Kafirun ni kita dengar dah kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad pada 2 rakaat semaya tawaf. Nabi kita sudah tawaf, bila dia semaya sunat tawaf, maka Rasulullah baca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan Qul huwallahu pada rakaat yang kedua. Dan sabit pada sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan keduanya, yakni surah Qul ya Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad pada 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunat fajar. Ada ulama sarah kata maksud dengan 2 rakaat fajar iaitu 2 rakaat sunat fajar. Ada pun semaya subuh waktu adalah surah-surah lain lagi. Tapi riwayat kata kelebihan surah ni, surah Al-Kafirun. Dan riwayat oleh At-Tabarani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madji'ahu qara'a Qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berhadap kepada tempat tidur dia ataupun apabila dia tidurlah, mudah kata belum pada jendera tu, baca Rasulullah akan surah Al-Kafirun hingga sampai khatam, hingga sampai selesai. Ni kita boleh tiru sangatlah, dan mudah-mudah ya, tak ada jadi jadi payah sangat dak. Bini kita pisah wa amal. Belum tidur Nabi kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Hingga sampai hingga sampai khatam surah Qul ya ayyuhal kafirun. Ginilah hal Rasulullah manakala dia nak tidur. Dan riwayat daripada Al-Haris berkata, aku, ya Rasulullah, allimni syai'an aquluhu inda manami. Ya Rasulullah, seorang sahabat nama Al-Haris, dia kata, ya Rasulullah, ajar olehmu akan daku suatu supaya aku bacakan dia, supaya aku katakan dia ketika tidurku. Maka sabda Rasulullah, idza akhadta madji'aka minal laili faqra qul ya ayyuhal kafirun. Apabila mengambillah oleh engkau akan tempat ketiduran engkau daripada malam, maka baca olehmu qul ya ayyuhal kafirun. Akan qul ya ayyuhal kafirun hingga sampai akhir. Fa innaha bara'atun minasyirki. Maka sesungguhnya baca surah Qul ya ayyuhal kafirun punya nak tidur adalah melepas daripada syirik. Dah katanya Allah Ta'ala jaga kita daripada bersifat dengan syirik. Syirik ni benda dosa besar sekali, dosa yang Allah Ta'ala tak ampun. Kalau bila kita dah amal belum pada tidur baca surah ni, maka
lepaslah seorang tu daripada syirik. Ini apa kelebihan surah ada qul ya ayyuhal kafirun. Maka apa boleh sangatlah dah kita usaha punya nak tidur nak gapo baca, kerana surah ni pandai sangat. Ya, bukan surah panjang sangat. Nah, hok nung pun bacalah. Surah Tabah, surah Al-Mulk tu kita duk baca dah. Ni hok ambil tempat tidur dah supaya kita agak dah. Nak tidur tu di antara adab tidur kita maaf habis orang buat salah pada kita. Nah, maaf belaka orang-orang buat salah kita. Dan yang keduanya baca doa tidur, azkar tidur tu. Baca doa apa saja, apa azkar tidur kita baca. Tapi belum ada tu baca surah Al-Mulk dululah, surah Tabah dulu. Surah Tabah tu kita baca dulu lagi dah. Lepas tu maaf habis. Yang kedua baca azkar tidur. Nah, lepas tu di antaranya baca surah qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu tidur. Nah, maka tidur kita tu di dalam ibadat sangatlah. Walau kita duduk jenera sekalipun, berarti tidur kita tu ibadat kepada Allah Subhanahu. Bukan tidur biasa. Bukan tidur pesan tidur itu dak. Nah, ini adalah di antara amalan yang Rasulullah ajar sahabat dia supaya baca. Dah. Belum pada tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mulai surah ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah ni tidak dibilangkan ayat yang pertama daripada surah Al-Kafirun lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir. La a'budu ma ta'buduna. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kata, suruh royak pada orang kafir. Royak kata la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Apa saja orang kafir duk sembah, dia tak akan sembah. Dia tak akan sembah. Ayat ni nya diturun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana orang kafir ajak Nabi bergilir semua. Allah tahu itulah. Ya Nabi gapo orang kafir Quraisy tu dengan Nabi tu dia buat masalah semualah. Dia kata ke Nabi, tuduh Nabi. Quran kata Nabi duk rekod sendiri. Dia kata Quran tu Nabi ambil daripada perkataan orang jami-jami dulu. Mai duk baca wi ke demo. Kata Nabi itu tukar sihir. Kata Nabi tukar nujung. Nabi bawa agama baru.
Nabi memecah belah di antara keluarga orang Arab. Kata subuh perkara lah pada Nabi nak sekat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nak sekat seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek Nabi tak ada berdegih apa. Nah, Nabi tetap dakwah dia jangan syirik dengan Allah, jangan sembah lain pada Allah, jangan buat ibadat yang dilarang oleh Allah. Tak ada gapo, tak ada terkesan. Dan biasa pergi gapo tawar ke Nabi, kalau nak jadi kedebel di Mekah tak apa kami nak angkau jadi kedebel jadi lebih. Nak jadi raja di Mekah pun tak apa kami, asal berhenti buku dakwah. Dan besok nak pergi tukar dengan Abu Talib. Dia mau nak pergi ganti ke Abu Talib, nak pilih budak jangok molek, nak gui ke Abu Talib. Lepas tu nak ambil Nabi, dia mau nak pergi bunuh Nabi. Ada siapa tanggut tu. Tapi Abu Talib pahal, dia tahu Pak Muhammad ni tak ada gamau. Nak ambil anak saudara aku pergi bunuh, nak ambil anak Muhammad pergi ke Fero. Balik cerah situ lah. Nah, besok pergi tawar ke Nabi nak gapo cari orang perempuan-perempuan yang jangok yang molek dalam Mekah, nak pergi ke Nabi. Asal Nabi berhenti. Asal Nabi berhenti. Dan usaha nak bunuh gapo. Tapi Nabi tetap dalam dakwah dia tak berhenti. Hingga siapa? Dia kata sekiranya letak matahari lek kanan, letak bulan lek kiri, nak suruh dia berhenti dakwah ni, dia tak berhenti sama sekali. Orang mau berjaya ataupun dia tu mati, di situlah. Penak kata segenap jalan tu duk pisah Nabi kita berhenti dakwah ataupun seru agama Allah. Akhir sekali dak satu masa pergi ajak Nabi bergilir ibadat. Inilah puak kami nak ibadat kepada Allah boleh setahun, tapi puak Nabi, puak Islam ni ibadat kepada Tuhan dia boleh setahun, bergilir berderah lah. Jadi masuk kita tak sah dah. Engkau berhentilah tu, tapi kalau buat ibadat semua ke apa bergilir semua. Suruh Nabi itu gapo ibadat kepada Tuhan dia setahun, dan buat dia nak ibadat kepada Allah setahun. Gililah. Buat kita kau punya hari ibadat orang kafir, buat Islam pakai ibadat, buat Nabi pakai ibadat supaya orang kafir. Satu masa buat kafir pun ibadat kepada Tuhan orang Islam. Ni ialah permintaan orang kafir kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan permintaan ni ataupun sendu balas ni, Allah Taala menurunlah ayat ni kata, "Hei Muhammad, kata olehmu kepada mereka itu, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah barang yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun dan tidak adalah kamu menyembahkan barang aku sembah. Aku pun tak ada nak minta
Kok kamu suruh sembah Tuhan yang aku sembah. Tak. Lani pun aku tak sewa walah tu. Dan lagi ke datai pun. Gena-gena pun. Tak ada. Reka biasa ni. Biasa gili sembah ni tak ada langsung. Walau hok lani dan masa depan. Tak. Ani Allah Ta'ala pun turun ayat ni. Bagi kamu, agama kamu. Lah, dah tu saya turun. Cuk sekat tu lah, membuatlah bagaimana mau. Dan bagi aku, agamaku, iaitulah semua Allah SWT. Ni sebab boleh turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan tu duk dia duk. Dia kata lalu. Bukan. Kita kalau kita tak tahu usul asal yang kadang-kadang bunyi kasar lah itu. Supaya ayat-ayat kasar tu adalah setengah-setengah ayat. Dia ada humi hujung. Kalau kita tak tahu humi hujung. Tak. Rasa tu berat, rasa gapo. Tapi bila kita tahu, ni boleh Allah Ta'ala perintah kepada Nabi kita, suruh kata kepada orang kafir, kata dia tu, tak akan sembah barang yang kamu sembah. Maka asal mulanya turun kepada kafir Quraisy di Mekah, ajak Nabi supaya sembah Tuhan dia, berhala dia. Tapi al-kafirun sini yashmalu kulla kafirin, melengkapi akan tiap-tiap orang kafir di atas muka bumi ni. Kalau orang bukan Islam ajak suruh giwa amal ibadat supaya dia, tak boleh belakang. Kena kejar akidah, pegangan kita dan amalan kita. Walau kafir majusi, walau kafir semua api, semua batu, semua kayu, semua hatu, semua gapo apa. Lama malam ni kita pergi bakat pergi puja. Lama jawab lah dia tu, kau nak nanti semaya Isa dulu. Tak boleh. Nak buat amal ibadat pada Tuhan dulu, lepas tu lepas Isa nak pergi kerja pasal karuk-karuk. Tak boleh. Nah, hak ibadat, hak gapo, cari pahala, cari kebajikan ni tak boleh bergilir sama sekali. Bukan kata kafir Quraisy saja, bukan kafir bukan Quraisy semua lain pada Allah Ta'ala, semua tu kita tak boleh nak kongsi nak sebuah ibadat. Walau ayat ni tuju kepada kafir Quraisy Mekah yang mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah menyembah berhala-berhala mereka itu. Setahun dan buat demo sanggup nak mari sembah Tuhan Rasulullah setahun. Tak apalah dia dah. Tak apalah dia. Dia ikut rasa. Nawaklah tu nampak peluk kau tu, lah tu betul dia boleh masuk belaka. Hari mana dia rasa nak buatlah tu, dia buatlah tu. Maka pesen ni bukan cara ibadat. Betul syarat nak sah ibadat kita kepada Tuhan dalam kitab fiqh, kitab jawi, kitab apa. Yang pertamanya Islam. Yang keduanya ada akal. Baru jadi ibadat. Kena serah, kena sanggup dulu kita nak gapo nak kerja mengikut Allah Ta'ala perintah, barulah sah. Tapi kalau kita pergi masuk kita buat amal ibadat supaya orang tu orang ni, dan orang yang tak ada beriman dengan Tuhan, mana buat semaya, supaya tak semaya. Orang tak Islam, orang tak sanggup kata dia nak turut perintah Allah Ta'ala, kata dia mana semaya dia tak sah. Betul kalau kita tengok kata hak orang Islam pun buat kerja, hak orang bukan Islam ke buat kerja, boleh masuk. Maka dalil kata bukan ibadat. Zohir lah. Kata orang bukan Islam pun ada dah tu. Orang Islam pun ada. Duk kerja sekali. Bukan ibadat. Kerana syarat nak sah ibadat terhadap Allah, iaitulah kena Islam. Dalam kitab Jawi itu ayat sangat.
kena Islam, kena ada akal, kena ada air semaya kalau tak. Baik itu tengok haji tu. Haji orang berjuta-juta tu tak ada orang bukan Islam. Kita buat haji nak tengok nak masuk sangkum haji. Tak ada. Semaya Jumaat ada tak? Waktu kita tempat itu. Semaya Jumaat ada orang bukan Islam hari nak semaya Jumaat. Tak ada. Tapi kalau ada, ni itu ibadat ni, follow usah ni. Tapi boleh masuk pelakon. Ada orang Islam, ada orang dalil kata bukan dia orang. Nah, dia ibadat terhadap ni zuhir lah patut kita ada juga orang masuk tu jual lain ke apa tu. Tapi kalau nak membesarkan amalan tu, kalau bukan daripada orang Islam, mana bukan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pergaulan kicakam zuhir ke apa semua tu hal ini hak ibadat, hak akidah. Maka bila orang kafir dia seru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya buat ibadat kepada berhala mereka itu setahun, dan supaya Nabi buat ibadat kepada, dan supaya mereka itu nak sanggup buat ibadat kepada Tuhan Allah, Tuhan Nabi setahun, maka Allah Taala pun turunlah ayat ni dan menyuruh Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berlepas diri daripada agama mereka itu. Jangan capur. Hak agama jangan capur. Kalau katanya tu, boleh tak ni kita orang bukan Islam ajak kita ke situ? Kalau hak agama pakai. Boleh lah. Nah, lakum dinukum waliyadin. Kalau hak agama. Tapi kalau hak lain tu tengok-tengoklah. Kalau ada maksiat tu sama Islam betul lah. Nah, orang sama Islam ajak kita pergi satu kicakam. Tapi dalam itu ada dosa. Ada ngajudi, ada ngaminum, ada apa. Walau orang sama Islam betul lah. Nah, dan begitu juga kalau hak ibadat, maka kita kena berlepas diri daripada hak. Inilah Allah Ta'ala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa berlepas ia daripada agama mereka itu. Nah, berlepas yang pertama sekali iaitulah ketuhanan. Dia semua batu, kita semua Allah. Itu seorang. Dan yang kedua berlepas juga cara apa tak boleh nak tiru muka, nak tiru. Yang keduanya berlepas juga cara dia. Orang sebab zaman dulu dia belum Islam faham oleh orang puja kapung. Puja kapung tu malah mana dia panggil orang bukan Islam mari duk baca, mari letak ayat tawa ke apa. Dah letak heret tali benih reke rumah tu rumah ni pakak mari. Fikirlah orang Islam kata tak boleh buat balah ni kerana ajaran ni bukan orang Islam buat. Pas kita buat kena. Kita buat supaya tu juga, tapi kita baca Quran. Kita mengatai. Tak boleh juga cara tu. Cara hak bukan Islam. Tapi kita buat dengan amalan Islam. Tak boleh juga. Lebih-lebih lagi, dia semua batu. Nak ajak kita pergi buat atik satu hari semua batu. Dan lepas tu kita nak ajak dia atau saya ajak dia tu tak apalah. Tu dihumi lagi dah. Tak boleh dihumi. Cara tu pun tak boleh. Cara orang bukan Islam, bila dia mati, cukup setahun, buat upacara dia memperingatkan orang mati. Dah, ataupun cukup 100 hari, buat upacara dia. Kita tak boleh buat supaya dia. Dia buatlah dia. Ada pergi apa puja gitu, buat gitu, main ni. Kita tak boleh, tak baik tu. Tapi kita ubah. Buatlah kita buat dengan amalan itu. Cara tu pun kita tak. Bagi dia cara dia, bagi kita cara kita. Kena jaga tu betul dah. Apa tak lagi dihumi supaya kafir Quraisy ni dia ajak Nabi semua Tuhan dia lah. Dah semua Tuhan dia betul-betul lah. Dah. Waktu di Tuhan lagi dah, dihumi lagi dah. Cara dia pun kita tak boleh tiru. Walau
ubah, kita buh isi dalam cara sana ni dengan ibadat-ibadat yang Islam pun tak boleh. Kerana kalau tak ada mari daripada Rasulullah, maka kita kena jaga. Sehingga ibadat Nabi dulu pun kalau tak ada jomrab daripada Rasulullah, tak ada aku oleh Rasulullah, kita tak boleh nak jadi syariat Nabi kita. Tapi kalau Rasulullah aku supaya puasa hari 10 Muharram Nabi kata dia lebih utama dengan puasa, kita boleh. Padahalnya puasa 10 Muharram ni orang-orang Yahudi dak buat kerana bersyukur kepada Allah Taala lepas Nabi Musa daripada Firaun. Pas Nabi itu dengar tu orang Yahudi walah tu dia kata dia utama lagi. Dan masa Abdul Muttalib dulu dia pecung orang pada hari Jumaat, masa jahiliyah dulu hari Jumaat pecung adik-beradik dia kecek orang nasihat mari masa Nabi terima cara ni jadi syariat. Tapi banyak lagi amalan-amalan orang bukan Islam duk kerja, maka itu dia. Kata oleh royak dia tahu kata bahasa ni tak boleh kita nak tiru meniru, dan aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Gapo barang kamu sembah minal asnam, daripada berhala-berhala, wal anda, dan tuhan-tuhan yang lain daripada Allah SWT. Ikutlah. Daripada keramat, daripada tok nenek, daripada pohon kayu, datuk tu, datuk ni, semua tu amalan ibadat yang orang bukan Islam dak buat, maka kita jangan sama sekali. Yang ni tidak kami ibadat kepada Tuhan hak kamu ibadat. Mudah tak diuminya situ. Tuhan hak kamu buat amal ibadat, hak kami tak boleh nak buat ibadat supaya tu. Royak we tahu. Royak we tahu kepada. Kalau dia tak tahu, dia kata sombong. Orang Islam ni ajak hari. Tak boleh. Kita kena royak tu. Tidak dibenar oleh agama. Maka dia pun faham dah. Bila dia tahu kata tak benar oleh agama, dia pun faham. Tapi lek kita tu dulu, mana orang tu buat, tu jadi satu masalah. Dia nak buat pakai piah juga, dia ni buat orang Islam juga. Maka masalah agama jangan tengok di orang, tengok di cara dia ataupun tengok daripada syariat. Boleh tak boleh. Walau tak boleh orang tu duk buat, kita jangan tiru orang. Jangan duk tiru kerana orang kadang-kadang dia tak tahu, kadang-kadang dia makan rupa tahu tapi hakikat dia tak tahu. Maka tu kita kena jaga tu. Kalau gitu royaklah kepada orang kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Daripada asnam, berhala dan tuhan-tuhan yang lain pada Allah. Fil hali, sama ada masa ni, wal mustaqbal, dan masa depan pun walah tu lah. Urusan agama tu walah tu. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah. Kamu pun tu saya sembah supaya tu juga akan Allah yang aku sembah. Jangan doak gila gitu, jangan doak pakak berkosi sembah Tuhanmu, Tuhanku itu tak boleh. Lekmu pun tak sembah, jangan sembah akan Tuhan yang aku sembah. Dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah. Aku doa royak sembah Allah, mungkin saya sembah. Maka lebih-lebih lagi aku pun tak buat ibadat supaya kamu. Gapo barang aku sembah? Huwallahu wahdah, iaitu Allah Ta'ala satu.
Orang Islam dia kena sembah Allah Ta'ala satu. Semua ibadat tak boleh nak potong kepada lain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibadat tu tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala suruh dan redha oleh Allah Ta'ala supaya minta tu ibadat tu. Ad-du'a al-ibadah. Minta tu tak boleh nak minta walau ke malaikat, minta di Jibril tak boleh, minta di Nabi tak boleh. Walau malaikat muqarrabun ataupun Nabi yang mursal, kerana minta ni ibadat. Apatah lagi duk minta di Nabi, di nyawa-nyawa orang yang mati dah. Minta di tok wali jaga kapung, wali jaga tu jaga ni. Minta hubak di Nabi Ilyas, boleh gano malai bah malai Selasa ke gi dah hutan, assalamualaikum Nabi Ilyas, aku minta semua orang kayu orang ambil malai ni jadi hubak. Minta di Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ada mati dah. Minta tu minta ibadat. Tak lupa minta ni, minta mana duit sekau Lepas tu ke dia. Waktu muamalah. Ni minta ibadat, minta hak berasa tu nak wi kita, nak wi selamat nak. Begitu juga minta tu nenek. Wah keduri minta tu nenek, nak wi minta. Tu nenek wi senilah nak wak puluk, nak wak makan. Sama ada dengan jalan pelepah ataupun jalan minta mula-mula. Kalau pelepah kita wak sakit kepala, sakit tekak, sakit bahu, 40 2 hari 2 malamnya sakitlah. Waktu hanya goda oleh tok nenek. Lalu tu kena pelepah, kena wak. Duk minta. Maka itu semua ibadat. Ibadat yang dipuja oleh orang yang tidak beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau gitu dalam Islam royaklah we tahu lek kita tak boleh nak buat ibadat serupa dengan dia, lek dia pun tak ada buat ibadat serupa dengan kita. Dihumbi lagi dah. Kalau gitu buat kamu tidak menyembah, tidak beribadat dengan Allah yang aku sembah. Dengan Tuhan yang aku sembah iaitulah Allah Ta'ala. Kerana ibadat kepada Allah wahdah, kena saya. Tak boleh nak campur. Habis itu kita dah kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kan Allah so dah, 2 tu tak boleh dah. 10 kalau lebih lagi. So mana tak ada dah Tuhan lain. La syarikalah, tidak kongsi dengan siapa-siapa. Ini Tuhan yang aku sembah itulah. Maka sama ada masa lepas ataupun masa lepas tu lepas dah. Dan masa ni dan masa depan kita kena jagalah. Masuk dalam Hikayat oleh Bukhari bahasa murak di sini ia telah pada masa lepas pun kita kena jaga apa? Masa ni pun kita kena jaga dan masa mustakbal pun kita kena jaga. Wala ana abidun ma'abattum, dan aku tidak akan beribadat cara beribadat kamu, dan aku tak beribadat dengan hanya cara. Saat ni Tuhan la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Dan kata ulama tafsirnya wala ana abidun ma'abatum ni cara ibadat tu pun kita tak boleh tiru. Saat ni Tuhan untuk ibadat tu kita tak boleh sembah lain daripada Allah. Dan juga kita tak boleh nak ibadat mengikut cara yang dibuatkan oleh orang yang sembah lain pada Allah Ta'ala. Buat cara dia, cara ini nampak molek cara dia ni. Dan nampak kasih kepada Tuhan dia, kita pun nak kasih kepada Tuhan kita buat cara dia pun tak boleh. Dua tu, kita boleh faham dua perkara situ. Dia kata
wala ana abidun ma abattum la a'budu ka ibadatikum. Tidak aku beribadat serupa dengan ibadat kamu. Muat cara serupa sana lah, serupa puja kapung. Lepas tu orang bukan Islam dia puja kapung, dah puja benda. Dah setahun sekali lepas ngeteh, zaman dulu dah sangat lawak nasi pulut, wak gapo gitu. Orang bukan Islam doa lah. Kita pun awak serupa dengan orang bukan Islam. Tapi kita buat cara kita. Kita pergi baca Yasin, baca Quran, baca gapo. Tapi rupa biasanya tu kalau tak ada mari daripada Islam. Tak boleh juga. Apa tak lagi, dia minta lain pada Allah selalu. Oh tu dihumi lagi dah. Cara apa tak boleh? Dan ketuhanan tu apa tak boleh. Ani wala ana abidun ma abattum. Yani la a'budu ka ibadatikum. Aku tidak beribadat serupa dengan ibadat kamu. Mana aku tidak menjalani serupa kamu pada ibadat. Dan aku tak boleh nak tiru cara ibadat serupa dengan ibadat kamu. Tetapi aku ibadat mengikut mengikut cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah. Sembahyang, puasa, baca Quran, iktikaf dalam masjid. Dah. Tu tak apa cara Rasulullah ajar mai kita dah. Lek cara apa tak boleh, lek humi tuai tu pun tak boleh. Ni beza dengan la a'budu ma ta'budun. Kalau ni nak sebuah perbuatan masa dia tu. Kalau ni nak sebuah cara. Dan ada ulama tafsir dia sarah lagi lebih panjang. Baik tu dia kata tak serupa la a'budu, tidak aku sembah ma ta'budun. Sini wala ana abidun. Nah, tidak aku seorang yang ibadat serupa dengan ibadat kamu. Ya itulah cara tak. Yani kama abattum, bagaimana ibadat kamu. Ada dua dah kita kena jaga sih. Cara pun tak boleh nak tiru dan Tuhan tu pun kita tak boleh nak bergilir dah. Ada pun ibadat dalam Islam ni iaitulah kita kena buat ibadat yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala kasih. Hak mana Tuhan redha, Allah Ta'ala kasih? Iaitu mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar lah hak tu hak Allah Ta'ala. Bukan kita buat tiru dia mau buat kita buat kata. Dia mau puja kita pun puja kata. Dia mau buat hari Samkan kita pun buat hari Samkan supaya dengan dia mau buat kata. Tiru-tiru dia panggil. Maka ini semuanya dilarang oleh Allah Ta'ala. Royak we tahu. Royak we tahu. Bukan ke mana? Dah seolah kata royak we tahu. Orang ni dia faham molek tak apalah. Tapi kalau tak tahu mungkin no. Ada orang bukan Islam lagi besar Tuhan dia, besar hari besar dia buat gitu buat begini. Kita orang Islam kau lebih lagi. Tu. Faham kita lah orang panggil. Maka agama hak bukan daripada agama Allah dia marilah tu. Dia mari pakak fikir-fikir dah. Betul. Nah, tengah agama tu datuk laki mati, bini pun kena mati sekali dengan tok laki. Tu fikirlah kau dah kasih sungguh. Dah orang apa agama apa satu agama tu datuk laki mati, bini kena mati sekali. Kena bakar sekali dengan dia. Ada satu agama zaman dulu. Lah ni tu tak apa ya fikir Islam pun kau dok masuk dalam otak orang bukan Islam dah, dalam fikiran bukan Islam jadi kau hanggokan. Ada setengah tu satu agama. Ada kuda mana hok bini dia naik, kuda tu tak boleh jual. Kena sembelih, suk dia sembelih. Jadi satu fikir kerana apa? Dia hormat sayang pada bini dia. Kalau kuda tu naik oleh bini, hidup jual apa hidup naik oleh orang lain, seolah kata dia tu tak kasih dah ke bini. Fikir kan. Payah tak leh suk dia. Ngapa? Suk dia sembelih, suk dia gapo. Dilarang kuda naik oleh isteri dia tu. Nah, tak leh orang laki-laki lain naik. Ani fikir. Nah, maka gapo agama yang bukan Islam tu bukan mari daripada Allah. Dah mari
daripada fikir agama apa. Betul agama Islam ni pun kalau pergi masuk fikir dia jadi kos-kesong. Semua agama Kristian, agama Yahudi itulah. Kristian Yahudi tu boleh berubah jauh dah dengan Islam, dengan agama Allah kerana apa dia dah fikir. Hingga siapa Taurat dia tu nak berapa, nak kata ke berapa cebat dah lah ni. Injil dia tu nak kata berapa buah. Fikir wala ni tak kena awak wala ni. Maka Islam ni Rasulullah sekat mula. Jangan kita duk gapo jangan duk gamuk cara kita itu tadi. Dah. Maka di bab akidah ginilah Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad royak pada puak Quraisy, yang mana puak Quraisy duk ajak Nabi supaya beribadat serupa dengan dia. Ya Allah, jagalah akidah kita. Gapo pegangnya kita tu kena dengan apa yang diajar oleh Rasulullah dan diajar oleh Al-Quran. Hidup kita dalam iman, mati kita dalam iman, bangkit kita pun bersama-sama dengan orang iman, dan kita akan masuk syurga dengan iman. Kerana akidah ni kalau rosak, kalau punah akidah, na'udzubillah min zalik, maka punahlah hak lain. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau syirik engkau, gugurlah segala amalan. Dan wa amal banyak mana pun, kalau akidah tu punah, gugur. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Mati hidup kita dalam iman dan mati kita dalam iman. Jangan kita buat mudah-mudah dengan akidah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.